Kematian adalah perkara yang pasti. Bayangkan sekiranya ibu bapa atau sanak saudara kita sampai ajalnya dan tiada orang yang boleh menguruskan jenazahnya. Adakah kita mampu untuk menguruskannya? Dapatkan VCD atau DVD cara-cara mengurus jenazah yang lengkap dan mudah difahami. Dipaparkan secara terperinci, bermula dari keluarnya roh, memandikan jenazah, ungkapan jenazah, sembahyang, ke bumi, dan talqin. Maha suci Tuhan yang menjadikan lubang kubur ini sebesar-besar pengajaran untuk menjadi iktibar kepada orang yang lain. Insya Allah, Anda mampu melakukannya, walaupun Anda belum pernah menghadiri mana-mana kursus. VCD ini disampaikan oleh penceramah yang terkenal yang berbahagia Ustaz Muhammad Zawawi Jusuf, seorang pensyarah di UIA. Ayyun nasi akyas, siapakah orang yang paling pintar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ialah aktsaruhum lil maut dzikran. Orang yang paling cerdik dan pintar ialah orang yang paling banyak mengingat. Terdapat dalam 4 keping VCD dan sebuah buku rujukan berserta jaminan kualiti selama setahun. Dapatkan koleksi VCD ini untuk keluarga dan anak-anak Anda sebagai pelaburan yang menguntungkan. Sila hubungi Den Production Senan Berhad 03 6186 3117 atau 016 2610 441. Semoga VCD ini dapat mengingatkan kita seisi keluarga tentang kematian dan kehidupan akhirat, dan marilah bersama-sama membuat persiapan untuk menghadapi kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Aliyyil A'la, Al-Waliyul Mawla, Alladhi khalaqa fa ahya wa hakama ala khalqihi bil mauti wal fana wal ba'thi ila daril jaza wal fasli wal qada litujza kullu nafsin bima tas'a. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sesungguhnya persoalan maut ini jarang dibincangkan. Bukan kata dari pendekatan kuliah tentang maut, ada setengah tempat itu melarang, setengah masjid ada yang melarang. Bahkan lagu pun yang cerita pasal maut pun satu ketika dulu RTM tidak membenarkan. Kalau mesti ingat lagi Tuan Haji, lagu apa? Selimut Putih. Diharamkan dulu tu. Saya ingat lagi waktu mungkin saya waktu remaja atau usia yang masih muda, tahun 70-an, ada sebuah kumpulan nasyid Indonesia, Medan, Al-Suraya Medan, yang di dulu semua perempuan lah pada masa itu, di mana mereka menyanyikan lagu Selimut Putih dengan seni kata ataupun kita kata isi kandungan lagu itu memang cukup gerun lah, sehingga diharamkan oleh RTM daripada disiarkan. Itu baru belum kuliah lagi itu baru lagu je. Persoalan maut tidak dibenarkan. Dalam Al-Quran sendiri, kita sebagai penganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai bahawa ayat-ayat yang berhubung dengan persoalan mati, maut, meninggal ke apa sajalah,
Yang penting ia membawa kepada manusia sudah tidak ada ruh lagi. Sudah mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diperbincangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Banyak. Antaranya kullu nafsin zaikatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan merasai mati. Bukan hanya manusia, binatang pun yang bernyawa akan mati. Pokok yang bernyawa dari sudut aspeknya sendiri akan mati juga pokok itu. Bernyawa dari segi kaedah dia lah. Jadi makhluk yang bernyawa itu tidak kira manusia dan sebagainya pasti akan bertemu dengan kematian. Sama ada dia undang ataupun tidak, itu bukan persoalan kita. Itu bukan masalah kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan ajalnya. Sebenarnya persoalan tentang maut ini amat penting di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan dari sudut ilmu sirah. Kerana menurut sebahagian daripada ulama sirah, sepatutnya kita orang Islam ini tidak menyambut Maulid Rasul. Sebahagian daripada ulama sirah menyatakan bahawa kita tidak sepatutnya menyambut Maulid Rasul. Kerana Maulid Rasul banyak menceritakan tentang kegembiraan, kita gembira. Tetapi sepatutnya kita bincang tentang Mautur Rasul, kewafatan, kematian Rasulullah. Kenapa Nabi diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah? Apakah ajaran-ajarannya sebelum Nabi meninggal dunia yang ditinggalkan kepada kita, yang sepatut menjadi sandaran hidup kita? Itu yang patut dibincangkan secara meluas. Tapi tidak dibincangkan kerana persoalan maut orang takut. Takut ke, mati ke, bersedia ke, tidak bersedia ke, semua kita akan mati. Tapi biarlah kalau kita nak mati sekalipun, biar kita mati dalam keadaan kita diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita membahaskan persoalan maut ini dari sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menerusi sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati bahawa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menaikkan darjat umat Islam daripada berada dalam kancah yang dihina oleh manusia itu sendiri ke tahap untuk beriman kepada Allah, mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah tentu bila orang itu beriman kepada Allah Taala, mereka akan dijanjikan dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak berlaku di zaman jahiliyah. Maka Rasulullah SAW kita lihat sebelum Nabi meninggal dunia, inilah ajaran-ajaran yang disampaikan kepada umat Islam, kepada umat seluruhnya, rahmatan lil alamin. Itu yang kalau kita nak kenang balik dari sudut kewafatan dan kematian Rasulullah SAW penting. Bukan sekadar itu saja, bahkan bila kita sebut masalah mati ini pula, ada orang mati membunuh diri. Kita ada terbaca, saya tak ingatlah kalau di masa itu saya tidak berada di dalam negara lah. Dalam 2-3 minggu lepas, bahawa saya baca dalam internet di mana di berapa orang Islam di Algeria atau di Tunisia membunuh diri. Sudah jadi trend. Mereka fresh, bunuh diri. Tak lulus periksa, bunuh diri. Ini dilaporkan dalam berita. Berita Arab, saya tak pasti sama ada dalam berita harian atau Malaysia diambil ke tidak. Tapi itulah persoalannya. Ada orang nak mati, dia mati dengan tidak mengikut apa yang diajar oleh Nabi. Orang yang mati dengan cara membunuh diri berdosa besar, bukan umat Nabi Muhammad. Nabi tidak mengaku di umat dia. Besar, itu besar implikasi, impak dia di akhirat nanti. Kalau orang yang membawa ataupun di waktu malam menunggang motosikal secara lumba haram, dan kita tahu lumba haram ini mereka menunggang dengan cara yang cukup berbahaya, sama ada membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain. Maknanya kalau berlaku kematian, mereka berdosa besar. Kerana mereka disebutkan atau disebutkan di dalam ilmu fiqh syibhul maut atau syibhul qatli, menyerupai membunuh. Berdosa besar. Ada orang yang mati bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah, tak sedar dia mati. Ada orang mati sedang menuntut ilmu. Ada orang yang takut mati, dan macam-macam cara orang menghadapi mati. Tetapi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi ayat 24 daripada suratul Isra.
minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Ayat ini datang selepas Allah Ta'ala cerita tentang kita diberitahu oleh Allah untuk menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai contoh tauladan dalam hidup kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu Allah Ta'ala beritahu kepada kita. Itu ayat 21. Apabila orang menjadikan Rasulullah itu sebagai contoh tauladan, panduan, bimbingan, contoh-contoh yang terbaik, pasti mereka akan mengikut jejak langkah Rasulullah. Kalau nak meninggal pun, nak mati pun dengan cara yang direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat tadi, ayat 23, bukan ayat 24, ayat 23 surah Al-Isra, Allah Taala kata minal mu'minina rijalun. Ada di kalangan orang-orang yang beriman segelintir, sama ada lelaki atau wanitanya, di mana mereka ini berjuang untuk menegakkan kalimah Allah, menegakkan hukum-hukum Al-Quran, menegakkan syiar-syiar Islam. Ada mereka ini man qadha nahbahu, ada mereka yang gugur mati syahid, dibunuh, diperlakukan dengan berbagai-bagai gambaran yang tidak sihat pada hari ini. Macam-macam. Itu manusia. Tapi kalau orang yang macam tu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dapat tempat di sisi Allah yang cukup hebat, kerana mereka mati gugur syahid kerana nak menegakkan Islam. Sekurang-kurangnya kalau kita dapat tegakkan Islam dalam rumah tangga kita pun, alhamdulillah. Aqimu daulatal Islam fi qulubikum. Dirikanlah negara Islam dalam diri kamu, kata Said Qutb dan Imam Al-Maududi rahimahullah. Di mana kedua-dua Al-Syahid Said Qutb yang digantung sampai mati oleh Jamal Abdul Nasir dulu. Kalau mungkin yang muda-muda tak kenal ni, Presiden Mesir dulu, Jamal Abdul Nasir la'anahullah wan nasu ajma'in. Kenapa dia tidak kata Jamal Abdul Nasir itu teroris? Kenapa dia kata Said Qutb teroris? Yang kena gantung teroris ke yang menggantung teroris? Sedangkan Said Qutb ini dipenjara berapa lama? Kerana hanya menyebut kalimah Allah, kerana menyebut, kerana mengajar orang, menginsafkan orang tentang Islam. Dia tidak ajak orang suruh memberontak. Dia tidak ajak orang untuk melakukan tindakan yang agresif. Tidak pernah. Dia ajak orang untuk mengenal Allah. Tapi kerana ada orang Islam tak suka kepada Allah, tak cinta kepada Allah, anti kepada Allah, maka dia akan bertindak ganas. Yang itu dia tidak highlightkan, tidak fokuskan, tidak diberi tumpuan khusus. Yang disebut dalam ayat tadi bahawa ada orang yang sedang gugur mati syahid. Wa minhum may yantazir. Sebahagian mereka yang nak mati dengan cara menunggu-nunggu giliran untuk mati syahid. Inilah yang dirasa, ini yang dihayati, ini yang diselami oleh sebahagian orang-orang Palestin hari ini. Mereka yakin dengan ayat ini bahawa mereka sedang menunggu giliran untuk mati. Tidak kira siapa pun musuh mereka, khususnya di kalangan orang-orang Yahudi. Sebab itu ulama-ulama, khusus ulama-ulama Azhar, membenarkan dan mengiktiraf bahawa suicide bomber ataupun pengebom berani mati itu, kalau mati mereka mati adalah mati syahid. Sebab tak ada senjata. Itu cerita panjang lah. Jadi maknanya ada orang mati dengan pilih jalan supaya bila dia membunuh diri, mengorbankan diri dia untuk menyelamatkan orang lain. Matlamat itu diterima. Cara itu pun diterima. Ini telah disepakati oleh sebahagian ulama. Bahkan ulama-ulama itu adalah ulama yang mu'tabar, ulama yang ada authority. Sudah ditandatangani oleh ulama Azhar. Kira-kira 28 ulama-ulama, profesor-profesor Universiti Azhar telah meluluskan pengiktirafan mereka bahawa mereka menyokong tindakan pengebom berani mati. Kalau siapa tidak bersetuju, cari alternatif, beri kepada orang Palestin cara macam mana untuk mereka boleh lawan orang Yahudi. Tak ada orang yang kritik kata tak boleh tapi dia tak bagi alternatif. Itu kesilapan. Jadi ini cerita masalah ayat tadi. Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita ada orang mati dengan cara macam tu, sedang menunggu-nunggu giliran untuk mati syahid. Kalau kita lihat bagaimana pejuang-pejuang Islam daripada dulu, mereka cuba merealisasikan 5 daripada slogan-slogan Islam yang cukup masyhur dalam kitab-kitab sejarah.
Di antaranya mati, al-maut. Yang mana mereka merealisasikan dalam hidup mereka kefahaman yang mendalam tentang 5 slogan. Yang pertama, Allahu ghayatuna, wa rasul qudwatuna, wal Qur'anu dusturuna, wal mautu fi sabilillah wal mautu fi sabilillah asma amanina. Wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillah asma amanina. 5 perkara. Pertama, Allah itu matlamat di hidup kita. Kalau ini kita letakkan bahawa Allah itu matlamat kita, maka kita akan bersiap sedia dengan bekalan-bekalan untuk kita mati. Ini yang dirasakan, yang dihayati oleh orang dulu, dan diperturunkan kepada generasi yang akan datang sampai pada kita hari ini dan sampai pada hari kiamat. Mereka letakkan slogan ini. Yang pertama, Allah itu matlamat hidup kita. Kalau kita bermesyuarat kita adalah Allah. Keputusan yang kita nak buat, keputusan yang diredai oleh Allah. Mungkin sebahagiannya setelah saya ceritakan dulu bagaimana kita nak merelasikan Allah itu matlamat kita. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan sampai kepada Abbas bin Abdul Muttalib, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Atau kama qala. Hadis sahih. Kata Nabi SAW, seseorang itu dapat merasakan kemanisan iman apabila dia merealisasikan bahawa Allah itu adalah Tuhannya. Atau dalam perkataan lain, dia rida bahawa dia bertuhankan kepada Allah Ta'ala sahaja. Yang kedua, dia rida bahawa Islam itu adalah agamanya. Macam tanya saudara Megat, apa agama kamu? Agama saya ialah Islam Hadari. Itu yang terbarulah. Dan yang ketiga, saya rida bahawa Muhammad itu Rasulku. Apa yang Nabi bawa kepada kita, kita terima tanpa ada bantahan, bangkangan, atau ada dalam ruang hati kita tidak percaya. Tak ada. Kita rida. Apa yang dibawa oleh Nabi, kita ambil. Itu seperti mana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hashr ayat ke-7 kalau tidak silap saya, "Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Nabi bawa kepada kamu terima. Dan apa yang Nabi halang kamu, larang kamu, hendaklah kamu tinggalkan untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, slogan ini yang kita nak fahami, yang ada kaitan dengan persoalan maut itu, dengan bekalan-bekalan yang kita persiapkan, ialah Rasul itu adalah pemimpin kita dan contoh teladan kita. Jadi yang Nabi bawa kepada kita adalah Islam. Dalam arti kata bahawa tidak ada yang selain Islam, sekularismenya, kapitalismenya, sosialismenya, izm setiap manusia tidak ada kena-mengena dengan ajaran Rasulullah. Kita kena tolak dengan sepenuh hati. Bukan ada dalam ruang hati kita, sekular tu okey juga, tak ada. Kena tolak habis 100%. Tak boleh terima. Kalau masih ada lagi dalam ruang hati kita percaya kepada sekularisme, sedikit aja, kapitalisme sikitnya, tak banyak walaupun sedikit, bermakna kita masih lagi tidak beri sepenuhnya kepercayaan kepada Rasulullah SAW. Sebab itu Rasulullah SAW pernah beritahu kepada Sayyidina Umar, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Rasulullah kata, "Ya Umar, tidak beriman salah seorang daripada kamu sekiranya kalau dia tidak menjadikan aku sebagai orang yang paling dia cinta, melebihi bapanya, anaknya atau seluruh manusia. Kalau ada lagi dalam ruang hatinya cinta kepada manusia, cinta kepada pemenang akademi Fasatiyah dan sebagainya, ada lagi ruang itu, maknanya tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Itu Nabi beri ketegasan. Yang ketiganya slogan Al-Quran dusturuna. Quran itu adalah perlembagaan hidup kita. Maknanya Quran itu yang membimbing kita ke jalan kebenaran, bukan doktrin-doktrin agama lain. Bukan dasar-dasar yang dibuat oleh Lord Reid. Bukan diciptakan oleh Karl Marx. Bukan diciptakan oleh Stalin, Lenin.
dan manusia-manusia yang serba kekurangan. Bukan. Al-Quran. Sebahagiannya telah kita bincang dalam bulan Ramadan yang lalu tentang intipati Al-Quran, isi kandungannya, apa matlamat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, wal jihadu sabiluna. Mati apa jihad itu adalah jalan atau cara hidup kita. Apa saja jihad, antara jihadnya ialah jihad menuntut ilmu. Alhamdulillah kita datang ke rumah Allah ini, kita menjadi mujahid, pejuang Islam, nak memperjuangkan apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita ni disebut sebagai mujahid. Mati syahid. Mati dalam kita menuntut ilmu, mati syahid. Kerana kita digelar sebagai mujahid. Yang tidak bersungguh-sungguh ini dikatakan sebagai mujahid. Yang datang mujahid, yang tak datang mujahid. Sebab dia pilih jalan jahat. Dia tidak jadi baik. Nak jadi baik bukan senang. Bukan boleh kata baiklah orang tu pasal apa, dia lalu dia bagi sedekah orang, sembahyang tidak, bukan macam tu. Dia baik-baik tapi lalu bukan solat pendek, bukan macam tu. Islam tidak ada kita macam tu. Cara kita ialah mengikut prosedur agama, mengikut kaedah agama. Dan daripada empat-empat ini lahirlah natijah yang terunggul di antaranya ialah wal mautu fi sabilillah asma amalina. Dan mati pada jalan Allah itu adalah cita-cita yang paling tinggi dalam hidup kita sebagai orang Islam. Mesti ada itu. Mati pada jalan Allah. Alhamdulillah. Pergi pasar pun, kalau kita nak pergi pasar dengan kita nak beli barangan keperluan harian, mingguan dan sebagainya, kita beli untuk kita bagikan kepada keluarga kita makan. Dengan makan tadi keluarga kita sihat, boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi pasar dengan niat yang betul, alhamdulillah. Itu dikira kalau mati pun mati pada jalan Allah. Sebab kita nak membesarkan anak-anak kita dengan makanan yang kita beli, sebagai contoh. Dan apa sahaja cara kalau kita mati itu ialah mati pada jalan Allah, melainkan kalau mati itu tidak mengikut kaedah agama. Hari ini macam-macam mati. Bukan wal mautu fi sabilillah. Ada pada hari ini ada orang nak mati wal mautu fi sabili ragut. Ragut lah tu. Ada orang nak mati fi sabilil hiburan wassukan. Nampak bunyi macam bahasa Arab aja. Macam Melayu tu. Kan? Baca tadi bagi surah Ar-Rahman, saya seronok tu Ar-Rahman, Allamal Quran. Jadi hiburan wasukan. Ada orang nak mati kerana sukan, ada orang nak mati kerana hiburan. Ada orang nak mati kerana bukan Islam. Ada orang mati kerana tak nak sembahyang. Macam-macam. Jadi inilah persoalan yang kita nak tengok. Yang berlaku dalam kehidupan kita sebenarnya ada kaitan dengan persoalan nak mati atau persoalan maut, kaitan dengan hari kiamat. Maknanya kalau orang tak percaya pada hari kiamat, dia tidak akan rasa mati. Sebab itu Rasulullah SAW, kalau kita masih ingat lagi lah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah Al-Yamani. Apabila Huzaifah ni diberitahu, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, maksudnya akan berlaku satu ketika nanti musuh-musuh Islam ni mengelilingi sebuah talam atau sebuah dulang, di mana dalam dulang itu, di tengah-tengah dulang itu adalah orang Islam. Mereka menganggap orang Islam ini makanan yang lazat untuk mereka, rata-rata orang Islam. Sebab mereka macam tu. Hadis riwayat Huzaifah Al-Yamani. Maka Huzaifah bertanya Rasulullah, adakah kerana pada waktu itu orang Islam itu sudah tidak berkualiti ke? Atau orang Islam itu tidak ada apa-apa nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka boleh dianggap sebagai makanan yang lazat, diletakkan di tengah-tengah dulang ataupun talam, dikelilingi oleh musuh-musuh Islam dengan berbagai-bagai fahaman ini. Apa-apa fahaman pun musuh Islam mereka boleh bersatu. Kerana kaedah menyatakan al-kufru millatun wahidah. Kufur itu menjadi satu agama yang boleh berkompromi untuk menentang Islam. Yahudi boleh berkompromi dengan Nasrani untuk membunuh orang Islam. Sedangkan kalau pada hakikatnya orang Yahudi tak boleh terima Nasrani.
Tak boleh terima. Mereka kata mereka yang paling hebat. Tapi hari ini mereka boleh bersatu, berkompromi untuk menentang, menjahanamkan umat Islam. Mereka boleh bersatu, meratah-ratah daging umat Islam. Mereka nampak, lihat saja orang Islam tu bagaikan makanan yang lazat. Mungkin mereka beranggapan orang Islam tu bagai ayam KFC. Sonok tengok, macam itulah lebih kurang maksudnya. Tengok orang Islam macam tom yang udang. Tengok orang Islam macam sate kajang Haji Samuri. Dia tengok orang Islam macam nasi lemak. Selera saja. Sebenarnya maksud ini, mereka nak meratah pemikiran-pemikiran umat Islam. Jadi Huzaifah bertanya, ya Rasulullah, adakah ketika itu orang Islam dalam keadaan yang minoriti ya Rasulullah? Tidak. Bahkan orang Islam pada ketika itu, walaupun mereka dikelilingi oleh musuh, adalah golongan yang majoriti. Ramainya jumlah orang Islam, ramai. Tapi kata Nabi, wusa'un ka wusa'i sail. Orang Islam dianggap sebagai buih di lautan. Tak ada manfaat, tak ada faedah, tak ada nilai. Kata kita orang tua dulu 1 sen pun tak guna. Macam itulah istilahnya. Nak cegah orang, ada orang nak cegah mungkar, orang Islam juga yang melarang. Orang Islam juga yang menghalang. Ini berlaku. Ini contoh. Saya buat contoh tempat lain lah. Tapi saya buat contoh di sini, lebih mudah. Ramai orang Islam di sini. Tetapi tidak semua boleh menghalang kemungkaran. Bukan saya katakan tuan-tuan tidak ada faedah, tidak ada guna, bukan. Tapi kita tanya diri kita, tepuk dada kita, nilai yang macam mana kita ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa harga diri kita? Itu yang kita nak ambil kira persoalan ini berat. Maka bukan itu saja kata Nabi SAW, bukan saja majoriti. Bahkan pada ketika itu kata Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut perasaan gerun yang memang sedia ada pada diri orang kafir. Mereka dah tak gerun lagi, Tuhan cabut perasaan itu. Perasaan gerun itu memang semula jadi ada pada orang bukan Islam terhadap orang Islam. Tapi Tuhan cabut dah supaya orang bukan Islam tak takut lagi, tak gerun lagi dengan orang Islam. Sebab orang Islam tak ada kualiti. Orang Islam tidak ada nilai, tidak ada harga diri, tidak ada maruah. Tidak diperlukan oleh Allah, tidak diperlukan oleh Islam. Itu satu cabaran yang besar. Kalau dulu sebagai contohlah, Sayyidina Umar kalau lalu dia celah-celah orang Yahudi, Nasrani. Orang Yahudi kalau tengok Sayyidina Umar seorang aja. Tengok Sayyidina Umar, gerun mereka, tunduk kepala. Ada yang terkencing-kencing orang Yahudi ni. Takut. Kalau kena tempias sepakan ke, tempeleng Sayyidina Umar, mereka takut. Takut sungguh Umar. Hari ini berapa ramai Umar? Orang tak gurun pun. Ada Umar Roger, ada Umar Swita, ada Umar Syarif. Orang tak takut pun Umar. Itu contohlah. Ramai Umar, tapi tak boleh buat apa. Kita tanya diri kita. Inilah persoalannya. Bagi nama anak, biar nama betul-betul. Nak tak Umar, Alhamdulillah. Umar bin Abdul Aziz, cantik. Umar Ibn Khattab, cantik. Umar Mukhtar, cantik. Pejuang di Alibiyah dulu. Kita boleh tahu. Bab-bab ini kurang tahulah tentang orang Islam ni. Tokoh-tokoh Islam. Tak berapa advance kita maklumat tentang ulama-ulama tokoh-tokoh Islam. Tapi kalau tanya kumpulan-kumpulan muzik, tahu aja. Dah kahwin, anak berapa, umur berapa, tinggal kat mana, asal dari mana. Boleh. Itu kelebihan orang Islam hari ni. Tapi satu sen pun tak guna. Ini kita kena faham. Allah Ta'ala cabut perasaan gerun. Jadi orang bukan Islam dah tak takut lagi macam mana Bosnia. Kita jangan lupa peristiwa tahun awal 90-an dulu. Orang Bosnia disembelih oleh orang Serbia. Ada tak mahkamah dunia kata orang Kristian Serbia itu dahsyat? Tak ada. Teroris? Tak ada. Bila orang Islam buat, itu pun tak ada bukti lagi itu. Dituduh macam-macam. Ini nasib orang Islam. Sama ada orang Islam tu semayang ke, tak semayang ke, suka Islam ke, tak suka Islam, mereka sapu semua, mereka beranggapan orang Islam itu adalah musuh mereka.
Lagi baik kita jadi Islam sungguh-sungguh. Kalau kita diperlakukan apa-apa kalau mati pun dalam keadaan kita bersedia dengan Islam. Alhamdulillah. Baik, itu satu tahu. Kemudian Allah Ta'ala campakkan dalam hati orang Islam al-wahna. Sahabat bertanya, Khuzaifah bertanya, apa dia al-wahnu ya Rasulullah? Al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut atau bencikan kematian. Dia takut mati. Cinta pasal mati dia takut. Sedangkan mati itu pun akan datang juga. Tak ada orang kata apa cita-cita saya nak mati ni. Tak ada. Takut sebut mati. Tapi biarlah kalau kita mati, walaupun kita tak jemput kematian itu, tapi kematian yang cantik, suasananya, keadaannya, supaya kita ni jadi radiyatun mardiyah, dirdai, ridha dan dirdai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi dah beritahu lebih 1425 tahun yang lalu bahawa di antara penyakit yang melanda umat Islam, Nabi tidak kata yang melanda yang bukan Islam. Yang melanda umat Islam itu penyakitnya cinta kepada dunia yang berlebihan dan mereka takut atau bencikan kepada maut. Takut kepada kematian. Maksudnya mereka tidak bersedia untuk mati, tak nak cerita pasal mati. Kalau cerita pasal mati, kita tidak boleh cerita nak jadi orang kaya. Kita cerita pasal mati, tidak boleh bersiap untuk membina bangunan-bangunan yang cantik-cantik, yang mencakar langit dan sebagainya. Bukan tak boleh kita membina bangunan, tetapi dalam masa yang sama, yang mendidik kita adalah mati itu. Kalau mati itu boleh mengingatkan kita, insya-Allah kita akan menjadi orang baik, kita akan bersiap untuk mati, kita ada bekalan-bekalan. Dia lupa. Ini manusia, selalu dia katakan lupa. Allah Ta'ala sebut dalam persoalan ini, dalam ayat 74 hingga ayat 76 daripada surah Taha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Shadaqallahul 'azim. Allah Ta'ala ingatkan kita di antara ayat yang menceritakan tentang kematian, tentang maut. Di mana Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala nak kaitkan maut tadi dengan perbuatan manusia. Yaitu, innahu may ya'ti rabbahu, sesungguhnya sesiapa yang datang berjumpa dengan Allah dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, menentang Allah Subhanahu wa taala, melawan Allah, mengherdik Allah, tak percaya kepada Allah, maka orang itu baginya neraka jahanam. Bila dia masuk neraka, kata Allah Ta'ala, la yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka dia tidak mati dan tidak hidup. Dia akan diteruskan penyiksaan, azab ke atas dirinya. Dia tak akan mati dan dia tidak akan hidup. Mana di dalam keadaan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam kata nak mati, tak mati, dia hidup. Nak kata dia hidup, macam mati, kena seksa. Dahsyat. Kalaulah diseksa dalam api neraka dalam keadaan kulitnya dah hancur lebur, diseksa dengan segala peralatan-peralatan yang diperbuat daripada api neraka, memang merosakkan kulitnya, maka Allah Ta'ala akan tukar kulit baru, dirasakan lagi dengan azab yang lain. Begitulah sebenarnya tidak ada kesudahan, non-stop punishment. Tidak akan ada kesudahan siksa daripada Allah Ta'ala. Begitulah orang yang dalam syurga. Maknanya kalau dia dalam syurga, dia dapat nikmat, tidak akan habis nikmat itu. Alhamdulillah. Tapi ini yang tidak difahami oleh sebagian besar manusia. Berapa ramai daripada kita yang boleh baca Quran, yang faham Quran, yang menjadikan Quran itu sebagai destinasi bacaan kita. Kita jadikan Quran sebagai makanan roh harian kita. Saya pesan pada diri saya, tuan-tuan dan saudara, usinasi wa iyyakum bitilawatil Quran. Saya pesan diri saya dan tuan-tuan untuk jadikan Quran itu sebagai makanan harian kita.
Baca hari-hari. Insya-Allah ia adalah pembimbing kita. Orang yang tak percaya, tak baca Quran ini, kalau dia duduk rumah, jiran tak ada, kiri kanan tak ada, dia akan nampak, Tuhan nampakkan pada dia, ada lembaga tu lah, lembaga ini dah ada berlaku. Allah tak ada sentiasa campakkan dalam dia perasaan gerun. Gerun tu bukan takut kepada Allah, tapi dia takut kepada lembaga. Tapi kalau kita baca Quran, insya-Allah Tuhan tak nampakkan kita dengan benda-benda macam tu. Kita kena yakin Quran tu penting. Maju macam mana kita, korporat macam mana kita pun, besar mana gaji kita pun, kalau Quran kita lupa, tak ada makna hidup kita sebagai orang Islam. Itu bekalan-bekalan yang penting itu. Satu huruf, alif lam mim tu, kata Nabi 30 pahala. Alif itu satu huruf dikira satu huruf 10 pahala. Lam satu huruf kali 10 pahala 20 pahala. Mim gitu juga 30 pahala. Itu baru alif lam mim. Maknanya kalau kita baca, kalau boleh satu juzuk, alhamdulillah, banyak sangat pahala. Pasal apa kita nak pahala banyak? Itulah bekalan kita. Sebab dosa kita banyak. Kalau boleh pahala kita menandingi, mengatasi dosa-dosa yang ada pada dalam diri kita. Itu yang kita nak lakukan dalam kehidupan kita. Sebab dosa kita banyak. Banyak dosa kita kadang-kadang tersilap pangkah pelan raya. Itu pun masalah juga. Dah syubhat. Dah orang pun menipu, makan gaji tipu. Susah juga. Macam mana anak-anak nak jadi baik? Saya ada kawan saya cerita. Seorang itu dia bekas pegawai keselamatan. Bukan pengawal keselamatan, pegawai keselamatan, pegawai keamanan negara. Dia kata, saya ada duit banyak, tapi anak saya semua tak jadi, tak menjadi. Duit banyak, anak boleh mesti tak masalah lah. Nak berapa dia boleh bagi. Tapi kerana hidup itu tidak meletakkan bahawa dia akan mati. Dia tak ada rasa begitu. Kematian itu tidak jadi neraca dalam hidup dia. Maka dia akan langgar segala perintah Allah. Dia akan langgar segala ketentuan hukum Allah Ta'ala dalam Quran. Maka bila disiasat-siasat pasal apa? Rupa waktu-waktu dia kerja dulu, dia pernah menerima rasuah. Anak hidup dalam keadaan rasuah, walaupun gaji dia ada, dicampuri dengan rasuah, maka tak menjadi anak itu menjadi anak soleh. Na'udzubillah min zalik. Banyak lagi lah. Kalau boleh lulus buat kilang arak, tak dosa ke? Cuba kalau buka rujuk dalam Melemail 29 Jun 2004 yang lalu, Melemail, dia ada satu artikel kecil je, San Miguel ditulis, sebuah syarikat arak Filipina akan membuka cawangannya, kilang arak terbesar Filipina akan buka cawangan di Johor Bahru. Siapa yang lulus kita tahu, datuk mana lu kita tak tahulah. Tapi persoalannya ada kaitan dengan orang yang lulus untuk membina kilang arak San Miguel selain daripada Carlsberg dan Anchor. Jenis Stout, bukan Anchor, jenis Stout. Itu yang dua terbesar di Malaysia. Pertama jenis Carlsberg, yang kedua jenis Stout, dan yang ketiga akan jadi San Miguel. Sebuah syarikat arak di Filipina yang buka cawangan di Johor Bahru. Bukan saya reka-reka ni, boleh cek dalam Melemail 29 Jun 2004. Dalam ruangan bisnes. Kita maksudnya dia akan melibatkan orang Islam juga. Jadi inilah persoalan yang orang tidak meletakkan kepentingan Islam. Maka Allah Ta'ala sebut lagi, wa may ya'tihi mu'minan, sesiapa yang datang berjumpa dengan Allah, maknanya siapa yang mati dalam keadaan dia berjumpa dengan Allah, iaitu sebagai orang yang beriman kepada, yakin kepada rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada para rasul, beriman dengan qada dan qadar, beriman dengan hari akhirat dan sebagainya. Maka orang itu ada orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Kita boleh belajar teori saja. Berapa rukun iman? 6. Tapi betul tak praktikalnya? Ada orang tak percaya kepada qada dan qadar Allah. Ada orang tidak percaya kepada hari kiamat. Kalau ada orang percaya kepada hari kiamat, orang tidak akan melakukan saksi palsu. Orang tidak akan melakukan rogol, ragul dan macam-macam lagi. Pasal mereka tak percaya kepada rukun iman yang 6 itu. Teori saja.
macam masa sekolah rendah dulu. Tapi bila dah besar, rukun iman itu bukan menjadi makanan rohani. Dipinggirkan dalam hidup. Yang menerajui hidupnya bukan rukun iman, tapi rukun-rukun yang lain. Inilah persoalan kehidupan manusia pada hari ini. Dan Allah Ta'ala kata bila orang itu beriman, ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan beriman dengan beramal dengan amal-amal yang soleh, maka orang itu akan diberikan oleh Allah dengan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini janji Allah, bukan janji palsu. Janji Allah bukan janji kerana ada kepentingan, tidak. Orang manusia kalau janji, kau pilih aku, garantinya tar jalan kau. Itu manusia, tiba-tiba 5 tahun pun tanah juga. Itu janji manusia. Janji Allah pasti berlaku. Allah Ta'ala kata siapa yang berjumpa dengan Allah Ta'ala, mati dalam keadaan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan beramal dengan amal-amal yang soleh, bukan senang. Nak dapat amal soleh ni bukan senang. Amal soleh yang menjurus ke arah kematian yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan senang. Bukan semua orang dapat. Kalau orang boleh dapat amal soleh, tak cukup surau ini, akan dibesarkan lagi. Tak cukup ni, terpaksa kena minta pemaju extend lagi. Kalau boleh rumah Tuan Haji sebelah ni pun dia kena pindah lah. Pasal apa? Kena besarkan lagi. Kalau orang betul nak beramal dengan amal soleh, bukan senang. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu kepada kita dalam ayat yang ke-10 surah Fatir. Wa man kana yuridul izzata falillal izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u. Allah menegaskan dalam ayat yang ke-10 surah Fatir, maksudnya barang siapa yang inginkan dalam dirinya itu sesuatu kemuliaan, kekuatan, keagungan, kehebatan, Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala miliki benda itu. Allah Ta'ala mempunyai milik kehebatan, kemuliaan, keagungan, kemuliaan. Allah Ta'ala nak bagi kepada siapa yang nak. Allah Ta'ala simpan benda itu. Siapa nak capai benda itu boleh dapat dengan cara macam mana? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Boleh dapat sesiapa saja, baik lelaki, perempuan, Arab, Melayu, Cina, selagi dia orang Islam, dia nakkan benda itu, dia nakkan mulia, dia nak jadi hebat, dia nak jadi agung di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka orang itu boleh dapat capai perkara itu dengan cara al-kalimut thayyib, dengan perkataan-perkataan yang baik. Sama ada perkataan baik itu dia mendengar kuliah, mendengar ceramah, mendengar forum agama, menyampaikan kuliah dan sebagainya. Itu cara bagaimana nak dapatkan kemuliaan, kehebatan. Jadi barulah kita jadi hebat. Bukannya angkat besi, angkat berat, oh boleh menang, pingat emas, aku hebat. Kadang sembahyang subuh 2 rakaat pun tak boleh buat. Hebatnya macam mana? Itu yang kita nak faham, nak fahamkan benda ni. Maka oleh sebab itu yang pertama, nak dapat yang pertama sekali, dengar ceramah, dengar kuliah. Kalau sampaikan, tak kira apa saja cara. Wal amalus salihu yarfa'u. Rupa-rupanya Allah Ta'ala sebut, amal salih itu juga menjadi prasyarat untuk kita dapatkan kemuliaan daripada Allah. Macam mana amal salih itu? Kita duduk dalam majlis ilmu, ini amal salih. Bila kita dengar amal soleh ini, balik kita cerita kat isteri kita dengan anak-anak kita, itu amal soleh. Kita cerita kat jiran kita, kawan kita, amal soleh. Kita beritahu bahawa surau Umar bin Abdul Aziz dia masa agama yang ada menganjurkan kuliah-kuliah agama, kita ajak kawan-kawan kita, itu amal soleh. Banyak kalau kita nak dapat amal soleh, macam-macam cara. Hari ini yang orang tak nak pakai amal soleh itu orang tolak, tapi dia buat cara amal maksaleh. Macam-macam amal maksaleh hari ni banyak sungguh. Kita akan ceritalah satu-satu. Jadi kita nak bincang persoalan maut ini, konsep maut ni disebabkan kerana manusia lupa. Dia lupa tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai manusia. Dia lupa 3 perkara yang penting yang dia telah diberitahu dalam kitab-kitab Islam. Dia lupa. Apa dia? Yang pertama, kenapa dia dijadikan oleh Allah sebagai manusia? Atau kenapa dijadikan oleh Allah hidup di muka bumi ini? Dia lupa yang pertama itu. Kita ni kenapa Allah Ta'ala jadikan kita sebagai manusia? Ada sebab-sebab dia. Itu beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ayat 56, 57, 58 daripada surah Az-Zariyat, surah yang ke-51. Allah Ta'ala beritahu kepada kita,
Aku bersumpah aku tidak jadikan manusia, jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada. Itu kerja kita. Maknanya semua gerak-geri kita itu dikira dalam ruang lingkup ibadat kepada Allah. Semua sekali. Kita bermuamalah, bergaul dengan keluarga kita dalam konteks ibadat kepada Allah. Kita berjiran dalam bentuk muamalah kita dengan jiran kita itu adalah dalam aspek ibadat. Kita kerja pun ibadat. Ibadat bukan sembahyang saja. Ini bekalan-bekalan yang kita nak faham ni. Ada orang kadang-kadang bila dia faham sembahyang saja itu, sembahyang yang dia tahu daripada rukun Islam, maka itulah ibadat, yang lain bukan ibadat. Tidak. Dengan ceramah ni ibadat ni. Kalau tuan-tuan saudara ni datang ni memang nak faham tentang Islam, tentang agama kita yang kita dah tinggalkan dah lama tak faham. Kemudian kita dulu SPM hanya belajar bab haji saja tak faham, itu pun tak faham, tak lulus juga. Jadi kita nak tambah maklumat tentang ilmu ini, ini dikira ibadat kepada Allah, alhamdulillah. Bergantung pada niat kita lah. Dan niat itulah menyebabkan kita dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Kita dibangkitkan atas niat kita. Maka oleh sebab itu ada orang datang pun bukan kerana nak ibadat. Dia rakam, betul dia tambah. Bukan rakam di CD lah, rakam dia hantar ke mana-mana lah, yang balai polis yang terdekat tu. Itu tak betul, bukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing tu niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu tuan-tuan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala sebut lagi jannatu adin tajri min tahtihal anhar. Orang yang mana berjumpa dengan Allah dalam keadaan beriman dengan amal-amal yang soleh. Banyak amal soleh tu. Kita beli buku, katakanlah kawan kita menyambut hari kelahiran di besok contoh. Kita tak tahu apa kita nak bagi. Nak bagi hadiah tu, biasa orang bagi kek lah, bagi itulah, bagi ni. Yang paling mudah bagi SMS saja. Itu paling mudah lah. Dia nak jimat kos dia kan. Tapi kalau kita boleh create satu idea yang baik, kita beli buku agama, kita balut, kita hadiahkan dia. Ini hadiah hari lahir kamu. Dia buka. Apakah artinya saya mengenal Islam? Apa? Itu. Itu amal soleh. Perbuatan kita adalah perbuatan yang soleh, yang diridai Allah Ta'ala. Supaya kawan kita yang baca itu, dia tengok, apa makna dia bagi aku ni? Dia pun baca. Dia baca, dia faham. Dia pun seronok. Dia bertanya dengan kita. Dia bergaul dengan kita. Dia rapat dengan kita. Pasal apa kamu bagi kita bagi ruang dia untuk bertanya. Alhamdulillah, aku bagi kerana buku ni penting. Memang susah kita nak faham kecuali kita dengar pula dan sebagainya. Itu amal soleh, banyak sangat. Kalau kita bagi kawan kita kaset Quran, kaset atau VCD agama pun itu juga amal soleh, banyak cara dia. Jadi orang ini kata Allah Ta'ala akan dimasukkan di dalam syurga Jannatu Adnin, syurga Aden. Di antara salah satu syurga yang ada dalam syurga, iaitu mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal di dalamnya. Demikian itulah kata Allah, orang itu yang dimasukkan dalam syurga Allah, itulah balasan bagi mereka orang yang membersihkan hatinya, jiwanya, cara hidupnya daripada sebarang syirik, perbuatan engkar, kufur daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh kita nak mati ni, mati tidak ada syirik yang kita bawa dalam hidup kita. Inilah yang kita nak ingatkan diri kita dan orang lain. Ada orang, pengalaman saya jumpa orang budak muda dia pakai rantai, tapi rantai tu pakai tangkal. Saya kata, awak ni orang Pakistan ke? Kan orang Pakistan tu biasa pakai tangkal. Dalam tangkal tu ada Quran, kacamata, hafal Quran, Allah Alam betul ke tidak. Tapi itu dikira azimat atau tangkal. Saya kata, dek, tangkal ni syirik. Sebab Nabi sebut dalam hadis dia, syirik. Inna tiwalata wat tamaim syirkun. Sesungguhnya azimat-azimat, al-azaim, tangkal-tangkal, jampi serapa, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena ingat. Kita takut nanti kita mati dalam keadaan kita syirik kepada Allah. Sebab tu orang Islam ini sebelum dia mati dia waspada. Dia tak nak pergi tempat-tempat yang mana kalaulah berlaku apa-apa di situ, dia mati dan akan dikira di situ. Pakai baju kasbek, mati pula. Macam mana?
Sikit je teknikal, nampak teknikal, tapi berat hukumnya di sisi Allah Ta'ala. Bagaimana malaikat nak tulis? Malaikat adalah, dia tahu tugas dia, tapi dia tengok pakai baju tersebut, tengok belakang awal. Jangan tuan-tuan, ingatkan. Sebab ada mak bapak dia tak peka, dia hantar anak dia pergi main bola untuk wakil sekolah. Waktu latihan, saya jumpa anak tu, kenapa awak pakai baju tersebut? Tak tahu, ayah saya beli. Dia mana tahu budak-budak 12 tahun, mana dia tahu hukum tu? Tapi ayah beli, beritahu ayah berdosa besar. Saya kata, beritahu ayah berdosa besar. Tak tahulah ayah, budak tu nak dia berani ke tidak. Kadang-kadang dia pun seronok nak jadi mekelaun. Ini tuan-tuan, kena ingatkan, jangan sampai ada perbuatan kita yang tidak bersih. Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi supaya kita menjadi orang yang bersih. Nak mati bersih daripada sebarang syirik, dari sebarang khurafat, dari sebarang tahayul, dari sebarang apa perkara-perkara yang tidak sihat. Sebab itulah minta maaf tuan-tuan, orang Melayu ni dia suka beli benda-benda yang kadang tak ada, boleh menjadikan sebab dia bagi kuat iman kepada Allah. Dia baca majalah Mastika, dia baca majalah Intisari, dia baca majalah, saya bukan kata anti benda tu, tapi kalau tuan-tuan baca tu, saya tak tahu sumber, ada je sumber dia. Kadang-kadang Mastika misteri, dia punya cerita misteri kali ini ialah seorang wanita yang mengandung tanpa bapa. Pelik juga kan. Betul dia lahir ada 3 dulang jarum emas. Macam-macam lah. Adakah kita baca benda macam tu menguntungkan akhirat kita, menguntungkan iman kita, memberi faedah kepada Islam? Tak ada. Itu yang kita nak ingatkan tuan-tuan, jangan lupa. Maka oleh sebab itu Allah Ta'ala pesan kepada kita, kita jadikan sebagai sandaran dalam hidup kita. Maka yang saya nak cerita dalam mungkin dalam siri pertama ini, panjang cerita ni. Di antara sebab-sebab tuan-tuan, kadang-kadang manusia itu boleh mati dalam keadaan baik, ada kadang-kadang tidak boleh jadi disebabkan perbuatan atau amalan-amalan yang songsang yang menyebabkan orang itu boleh jadi baik matinya atau tidak baik. Itu bergantung kepada apa yang kita buat. Ada orang pilih jalan yang baik, maka mati dia pun baik. Ada orang pilih jalan yang tidak baik, perbuatan pun tidak baik, maka mati pun tidak baik. Saya ada terbaca dulu seorang bekas, saya tak nak sebut nama lah, bekas seorang bintang filem, dia mati dalam 90-an. Tapi dia dah tua dah. Dia pernah berlakon banyak filem daripada 60-an, 70-an, 80-an. Orang kalau dia masuk, kalau dia masih hidup, lebih kurang umur dia dalam 70 lebih lah. Tapi dia mati pada 90-an. Saya baca mati dalam surat khabar tu dalam keadaan dia sedang syuting. Kemudian bila mati, keluar buih daripada mulut dia. Itu pertanda yang tidak baik lah. Tapi saya tahulah siapa dia, sebab dia sebut. Orang nak cerita ni, wartawan, dia bukan faham pun, dia cerita, dia pun tidak ambil iktibar. Tapi yang kita faham, kita hubungkan dengan persoalan agama. Sesuatu kematian orang itu ada kena mengena dengan perbuatan hidup dia. Sampai keluar mulutnya buih, itu tak bagus tu. Na'udzubillah min zalik. Jadi oleh sebab itu petanda awal di mana perbuatan dalam hidup dia memilih jalan yang tidak betul. Yang dia buat syuting tu pula, filem itu pun tak bagus. Filem yang tidak baik. Campur laki perempuan. Yang saya pun dapat maklumat daripada ada sebahagian orang di situ yang beritahu saya, yang ikut kuliah saya, dan dia pun artis, dan dia pun dah cuci tangan dah, ambil iktibar daripada kematian itu. Dia kata, Ustaz, saya pun pernah dalam filem itu, dalam pembikinan filem itu, daripada ratusan yang terlibat dalam pembikinan filem itu, ratusan krunya, dia punya apa semualah, pelakon-pelakon dan sebagainya, hanya 3 orang dia yang sembahyang, termasuk dia lah. Saya kata 2 orang lagi tu siapa? Itu saya tak boleh beritahu. Tapi saya nak beritahu 3 orang yang sembahyang, maksud dia dan 2 orang lagi. Tapi tak apalah, saya pun tak kajilah siapa dia. Tapi begitu. Ratusan yang nak buat filem itu, kadang buat filem tu buat filem sedih, insafkan orang, tapi tidak menginsafkan diri sendiri. Nak buat filem tentang menyedarkan manusia tentang kembali kepada Islam, tapi mereka menggadai diri mereka, tidak beriman kepada Allah. Ini berlaku.
Sebab tu kita tidak terima pendapat yang mengatakan guru tu bagaikan lilin. Tidak. Kalau bagai lilin, dia maknanya dia percaya kepada orang lain, dia hancur. Bukan. Kita nak beritahu orang, kita tak nak hancur. Kita nak begitu kedudukan kita mantap dan kita memberi cahaya kepada orang lain. Itu pendapat pendeta-pendeta Kristian. Maknanya dia sanggup jadi pendeta, dia hancur kerana nak beri penerangan, nak menerangkan orang lain. Macam pelita tu kan. Pendeta-pendeta dianggap sebagai pelita. Jadi pelita tu dia bakar diri dia sampai hancur, kemudian orang lain dapat cahaya, dia tak ada apa-apa. Bagaimana ada sebagian orang Islam menganggap guru-guru ni bagaikan lilin. Tak betul. Itu bukan pendapat Islam. Kalau bagaikan lilin, guru tu hancur. Hancur. Dia sendiri tak beriman. Dia sendiri tidak beramal dengan apa yang dia ajar. Tetapi semata-mata nak beritahu kesedaran pada orang lain. Bukan begitu. Ini semua falsafah-falsafah yang bukan Islam, yang telah masuk meracuni sebagai pemikiran umat Islam. Maka kalau kita lihat, di antara beberapa perkara-perkara, perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan yang dikatakan melibatkan dosa, yang mungkin juga sebagainya dosa besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mengaku beriman. Seseorang itu dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak bersedia untuk melaksanakan perintah Allah dalam bentuk hukum hakamnya, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Mengaku beriman, tapi tidak pernah sejak Al-Quran diturunkan oleh Allah 1425 tahun yang lalu, tak pernah kita tengok sampai hari ini Quran itu tertegak dengan dilaksanakan, didaulatkan hukum hakamnya menjadi dasar kepada mahkamah-mahkamah, semua mahkamah sebagai perlembagaan kepada negara-negara Islam. Tak ada. Kalau Saudi pun sebahagiannya dalam bentuk hukum hudud saja. Kalau di Saudi ada pentadbiran negara pun tidak seperti mana yang diharapkan. Kuwait hancur, Emirat Arab Bersatu hancur, Iraq memang pun hancur. Bukan saja hukum hakamnya, negaranya pun hancur. Libya hancur, Mesir hancur, Tunisia hancur, Algeria hancur, Maghribi hancur. Hancur berapa. Amat kesal, amat sedih, terharu kita, karena kita tidak berpeluang untuk menikmati pelaksanaan undang-undang Islam sebagai cara hidup orang Islam. Tak ada, tak dapat. Ruginya guys, kita rasa rugi. Orang Islam tak dapat merasakan undang-undang Islam. Yang kita rasa selama ini undang-undang sekular. Rasulullah Ta'ala sebut dalam hadis yang sahih, "Lau ta'lamuna ma'a'lam la bakaitum katsiran wa la dahiktum qalila." Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, pasti kamu akan menangis banyak, ketawa sedikit. Kamu akan nangis banyak kalau kamu tahu apa yang aku tahu. Apa yang Nabi tahu? Nabi dah tahu berapa ramai umat Nabi Muhammad yang dimasukkan dalam api neraka. Nabi dah tahu, Nabi menangis. Kalau kamu tahu aku tahu, kamu akan nangis. Tapi pasal kamu tak tahulah, kamu tak nangis. Kamu ketawa banyak. Hari ini program-program hari ini banyak menjurus ke arah ketawa. Syuib orang bagi orang menangis ke? Orang ketawa. Macam tak nak matilah. Walaupun jumpa 540 kondom. Jumpa tuan-tuan. Yang kerja majlis pembandaran Alustar apa semua, jumpa 540 kondom. Ada sebagian masih basah, ada yang telah kering, ada yang masih belum digunakan. Yang ada tiup buat belon pun ada. Macam-macam tuan-tuan keadaan yang berlaku sekarang ini. Cukup malang. Jadi kita ni ketawa banyak. Akademi Fasatiak menangis bukan kerana Allah, bukan kerana Islam, bukan kerana agama. Banyak yang meniru cara hidup atau gaya hidup orang Barat. Sanggup tidak menutup aurat dengan sempurna kerana nak menampilkan diri seolah-olah katanya sebagai orang yang maju, sedangkan mereka mundur dari segi agama. Dan begitu juga kadang-kadang orang melakukan amalan-amalan yang tidak sihat. Nisfu Syaban, minta maaf, ni ada nasnya. Imam Ghazali, Imam Syafi'i nisfu Syaban, baca Yasin 3 kali. Tidak ada dalam ajaran Islam. Dibuat oleh orang-orang tertentu yang ada kepentingan. Dan dianggap itu adalah amalan Islam dengan doa-doa tertentu. Doa awal tahun, akhir tahun. Dia tidak ada dalam Islam. Itu saya kena beritahu lah. Itu amalan-amalan yang tidak sihat. Amalan bukan amalan orang-orang soleh. Disebut dalam kitab As-Sunan wal Muqtada'at.
bahawa Imam Ghazali, Imam Nawawi kata kalau sekiranya orang yang baca Yasin 3 kali, yang baca doa awal tahun akhir tahun itu, bid'ah dia bid'ah yang tidak boleh dimaafkan. Kerana dia buat sesuatu yang Nabi tak buat, seolah-olah dia lebih hebat daripada Nabi. Kalau Nabi nak buat, Nabi buat 3 kali baca Yasin. Kan berat baca Yasin 3 kali itu. Dengan sebab berat itulah Nabi tidak memberatkan umat dia. Nabi tak suruh pun buat. Jangan kita guna logik akal. Alah tu baca Quran salah ke bukan? Tak boleh. Ibadat tidak boleh guna logik akal. Ibadat mesti menggunakan dalil qat'i. Dalil yang telah diputuskan oleh Quran dan hadis Nabi SAW. Sebenarnya apa yang sebut ini di antara perbuatan-perbuatan orang Islam yang tidak meyakini hari kiamat, sekaligus bahawa mereka ini tidak bersiap untuk mati. Mereka tidak ada bekalan yang mantap untuk menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kecetikan ilmu menyebabkan mereka ini tidak kenal mana permata, mana kaca. Maka ambil yang kaca, mereka kata itu yang terbaik. Sedangkan permata yang disediakan oleh Quran dan Sunnah Nabi, mereka tak pakai. Jadi insya-Allah walaupun kita harap apa yang kita bincang pada malam ni adalah sebahagian cetusan daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana kita juruskan perbincangan tentang masalah kematian atau maut. Kerana persoalan maut ni orang lupa. Jadi sesekali kita akan ingatkan dengan persoalan mati, barulah kita rasa ilmu yang kita bincang selama ini tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian adalah perkara yang pasti. Bayangkan sekiranya ibu bapa atau sanak saudara kita sampai ajalnya dan tiada orang yang boleh menguruskan jenazahnya. Adakah kita mampu untuk menguruskannya? Dapatkan VCD atau DVD cara-cara mengurus jenazah yang lengkap dan mudah difahami. Dipaparkan secara terperinci, bermula dari keluarnya roh, memandikan jenazah, ungkapan jenazah, sembahyang, ke bumi, dan talqin. Mahasiswa Tuhan yang menjadikan lubang kubur ini sebesar-besar pengajaran untuk menjadi iktibar kepada orang yang lain. Insya Allah, Anda mampu melakukannya, walaupun Anda belum pernah menghadiri mana-mana kursus. VCD ini disampaikan oleh penceramah yang terkenal yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zawawi Jusuf, seorang pensyarah di UIA. Ayyun nasi akyas, siapakah orang yang paling pintar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ialah aktsaruhum lil maut dzikran. Orang yang paling cerdik dan pintar ialah orang yang paling banyak mengerti. Terdapat dalam 4 keping VCD dan sebuah buku rujukan berserta jaminan kualiti selama setahun. Dapatkan koleksi VCD ini untuk keluarga dan anak-anak anda sebagai pelaburan yang menguntungkan. Sila hubungi Den Production 19 03 6186 3117 atau 016 2610 441. Semoga VCD ini dapat mengingatkan kita seisi keluarga tentang kematian dan kehidupan akhirat, dan marilah bersama-sama membuat persiapan untuk menghadapi kematian.